Okay, so kita tengok bab ni. Bab 6, hukum linear. So, hukum linear berkaitan dengan garis lulus. So, kita belajar garis lulus hari ini. So, pada mulanya, kita perlu tahu garis lulus, persamaan dia, Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis lulus. So, kita tengok nota dia dan kita akan faham lebih daripada sini. So, inilah nota dia. Hubungan linear. Graf ialah satu garis lulus. Perubahan nilai pemboleh ubah Y adalah berkala dengan perubahan nilai pemboleh ubah X. Okay. So, maksudnya dia berubah dengan berkala. So, maksudnya kalau X bertambah, Y bertambah. Atau kalau X bertambah, ini pun Y bertambah. Dan kita mungkin ada situasi lain di mana X bertambah. Katakan inilah contoh dia. X bertambah tetapi Y berkurang. Y berkurang. So, berapa dia berkurang? Atau berapa dia bertambah? Dia berubah secara berkala. So, contohnya macam ni. So, ini bila ini tambah 2, X tambah 2, Y tambah 3. Bila tambah 2 lagi, ini tambah 6. Kalau macam tu, ini bukan linear. Okay? Bukan linear. Kalau macam tu, bukan linear. Untuk mendapat linear, inilah contoh dia. Ini contoh dia, di mana bila X tambah 10, setiap kali dia tambah 10, Y pun kena tambah 4, tambah 4, tambah 4. Ini berkala. So, situasi ini berkala. So, di mana penambahan X adalah satu nombor yang tetap dan Y pun kena tambah dengan nombor yang tetap. So, itulah berkala. Okay? So, ini bukan berkala. Ini penambahan dia. Tambah 3, tambah 6, tambah 12. Ini bukan linear. Bukan hubungan linear. Okay. So, kita tengok lagi. Hubungan tak linear. Graf ialah satu lengkung. Sini lah. Graf ialah satu lengkung. Perubahan nilai pemboleh ubah Y tidak berkala dengan perubahan nilai pemboleh ubah X. Inilah keadaan dia. Okay. Tidak berkala. Ini berkala. Okay. So, kita tengok contoh di sini. Tentukan sama ada hubungan berikut adalah hubungan linear atau hubungan tak linear. Okay. Perubahan nilai pemboleh ubah Y tidak berkala dengan perubahan nilai pemboleh ubah X. Maka, hubungan ini ialah hubungan tak linear. So, ingat sebab dia. Sebabnya ialah ini tambah 3, tambah 6, tambah 12. Dia tidak diterima sebagai hubungan linear. Hubungan linear, syarat dia, kalau ini tambah nombor yang sama, untuk mendapat nombor seterusnya, ini pun kena tambah nombor yang sama. Perlu buat macam tambah 3, tambah 3, tambah 3, baru kita cakap hubungan linear. Okay, so, kita tengok ini pula. Untuk soalan 1 ni, bila kita nak buat, kita buat macam ni. Kita tulis ini ke sini, tambah 10. Sini ke sini, tambah 10. Sini ke sini, tambah 10. Sini ke sini, tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. So, kalau kita ada penambahan yang tetap ni, so penambahan X tetap, penambahan Y pun tetap, kita panggil ini berkala. So, yeah. So, kita buat macam ni. Kita tulis macam ni. Y berkala dengan
Okay, so kita tulis ayat penuh. Perubahan Y. Perubahan Y berkala dengan perubahan X. So, hubungan linear. Okay, kita tengok satu keadaan lagi. Atau kita tengok B. Tengok B ya. B ni, graf ialah satu garis lurus, maka hubungan ini ialah hubungan linear. Hubungan linear maksudnya kita akan dapat graf garis lurus. So, ini pun sama. Ini pun graf garis lurus. So, kalau ini graf garis lurus, kita boleh jawab macam ni. Graf garis lurus. Hubungan linear. Okay. Kalau kita tengok soalan 3 ni. Soalan 3 kita tengok penambahan dia. Tambah 5. Tambah 5. Tambah 5. Ini tambah 4. Tambah 2. Tambah 2. So, kita perlu tulis tidak berkala. Tidak berkala. Dan tidak linear. Hubungan tidak linear. Ini graf bukan garis lurus. Soalan 4 lah. Soalan 4. Graf bukan garis lurus. Tidak linear. So, ini pula soalan 5. Tambah 1, tambah 2, tambah 4. Ini tambah 5, tambah 10, tambah 20. Okay, so ini kena fikir sikit lah. So, untuk ini tambah 1, ini tambah 2, ini tambah 4, ini tambah 5, ini tambah 10, ini tambah 20. Mungkin kamu fikir linear ke tak linear ni. Okay, so caranya, kalau penambahan dia jadi 2 kali, tengok sini, mula-mula dia tambah 1. Okay. Lepas tu dia tambah 2. Okay. So, bayangkan, kalau kita tambah 1 demi 1, kalau kita tambah 1 demi 1, ini 5 kan. Dapat 10 kan. Lepas tu 15. Lepas tu 20. Okay. Lepas tu 25. Lepas tu 30. Lepas tu 35. Lepas tu 40. Kalau kita buat macam ni, kita boleh dapati ini linear. Sebab yang atas ni tambah 1 demi 1. Yang bawah ni tambah 5 demi 5. Ini 5. Okay. So, hubungan linear. Kalau dia bagi jadual ni, sebenarnya dia menunjukkan keadaan yang sama. Kolom pertama ini, kolom kedua ini, kolom ketiga dekat sini, kolom keempat dekat sini. So, sebenarnya ini hubungan linear. Ini hubungan linear. So, ini perkala dan hubungan linear. Ini hubungan tidak linear sebab dia bukan garis lurus. Untuk soalan 6 ni, tidak, bukan garis lurus, so tidak linear. Okay. Lukis garis lurus penyuaian terbaik bagi setiap yang berikut. So, apa maksud dia? Maksudnya, bila kita lukis garis lurus, kita perlu cuba buat satu garis lurus yang melalui sebanyak mungkin plot atau titik-titik yang kita tanda ni. Sebanyak mungkin. Kalau tak boleh,
untuk kalau kita tak dapat menyambung semua titik ni, kita perlu pastikan titik-titik tu sama rata di sebelah atas dan bawah. Contohnya ada satu titik di atas, ada satu titik di bawah. Nah, ini sama rata. Ada 3 di atas garis. So ini garis lulus penyuaian terbaik. Kalau kita boleh melalui semua titik, itu paling baiklah. Kalau tak dapat melalui semua titik, kita perlu pastikan titik itu berada sama rata di atas dan bawah. Bilangan di atas mesti sama dengan bilangan di bawah. So, itulah garis lulus penyuaian terbaik. Cara nak buat, kita perlu tandakan titik dulu. Contohnya 1, 12 ni. 1, 12 baca Y ya. Sini. Okay. 2, 16. Baca 2. Lepas tu sini 16. Tandakan. 3, 21. Ini 3. Ini 21 kena baca kotak. Satu kotak daripada 20. Tandakan. Ini 4, 25. 4, 25. Tandakan. Dan 5, 31. Ini 5. Sini 31. Kita tandakan. Lepas tu buat satu garis lulus. Okay. So, untuk ni, saya anggap kamu faham, boleh buat, dan saya semua ni saya tinggalkan lah untuk kamu. Saya tak buat di sini sebab nanti kita ada peluang lagi untuk buat bersama dengan soalan lain lah. Dia ada tanya yang lain sebelum kita lukis graf garis lulus macam ni. Okay, kita sambung dulu. Okay, so ini sudah. Dan kita tengok sini pula. Bentukkan persamaan bagi setiap garis lulus penyuaian terbaik berikut. Okay. Ini soalan pendek. Soalan pendek ni, kita tengok contoh dulu. Dia bagi satu garis lulus macam ni. Dan apa yang dia tanya ialah, kita nak cari persamaan garis lulus. So, tadi saya ada tulis persamaan dia. Persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. M ni kecerunan dia. Kecerunan, formula dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Itulah kecerunan dia. C ni pintasan Y. Pintasan Y ya. Okay, kita tengok contoh. Kecerunan. Nak cari kecerunan, kita perlu tengok dua titik yang diberi tu. Ini titik pertama, 6, 11. Ini titik yang kedua, koordinat dia 0, 3. 0, 3. Okay. So, biasanya kita labelkan koordinat kita. Sebelah kiri Y1, X1, Y1. Sebelah kanan X2, Y2. Biasanya macam ni lah. Lepas tu kita, kalau kamu tak nak ikut cara biasa ni, kamu nak buat ini X1, Y1, ini X2, Y2, boleh juga. Boleh juga. Bila kita cari kecerunan, tak. Jawapan akhir kita sama saja. Okay. So, kita tengok kecerunan. 11 tolak 3. Sebab dia guna Y2 tolak Y1. Y2, 11. Y1, 3. Bawah ni, X2 tolak X1. X2 ialah 6. Tolak X1, 0. 6 tolak 0. So, dapat. Mula-mula dapat 8/6. Lepas tu, ringkaskan jadi 4/3. Dapat kecerunan. Kecerunan kita panggil M. Lepas M, kita ada C pula. C ialah pintasan Y. Pintasan Y, tengok paksi Y ni. Paksi Y ni 3. So, C ialah 3. Persamaan garis. Y sama dengan MX tambah C kan. M, inilah dia. 4/3. C, 3. Inilah dia. Kita masuk ke dalam persamaan. Dan itulah jawapan dia. Okay. So, ini lebih penting.
Kita tengok contoh lagi. So, soalan 1 ni sama dengan contoh saja. Ini saya tinggalkan untuk kamu buat sendiri. Kita tengok soalan 2. Soalan 2, kamu akan dapati graf dia turun ke bawah. Graf dia turun ke bawah. Graf ini naik ke atas. So, ada perbezaan dia. So, saya jelaskan di sini dulu. Kalau M dia lebih besar daripada 0, garis dia naik ke atas. Kalau M kurang daripada 0, garis dia turun ke bawah. So, kamu akan dapat keturunan bernilai negatif untuk garis lurus ini. Bernilai negatif. So, kita cuba kirakan. Titik pertama tu 0, 20. Titik kedua 18. Kita panggil ni X1, Y1. Ini X2, Y2. Kita cari keturunan. Saya boleh panggil dia M secara terus. Y2, 8. Tolak Y1, 20. Bahagian bawah, penyebut dia. X2, 10. Tolak X1, 0. Kita kirakan ni. Negatif 12, 10, negatif 6/5. So, ini apa yang kita jangkakan. Bila graf dia turun ke bawah, kita jangkakan keturunan dia negatif. Dan C pula. C ialah pintasan Y. Pintasan Y. So, nak cari pintasan Y ni, kita tengok graf. Di sini, tengok paksi Y dia. Potong pada nilai 20. So, C ialah 20. C 20. Dan kita tulis Y sama dengan negatif 6/5 X tambah 20. So, itulah dia. Kadang-kala kita tidak tahu C secara terus. Contohnya soalan 3 ni. Kita tak tahu nilai C sebab dia tak beri pintasan Y. Pintasan Y dia tak beri pintasan Y di sini. So, dia tak beri. Dia beri pintasan X sahaja. So, kalau macam tu, kita perlu guna cara lain untuk cari nilai C tu. Okay, tengok satu lagi contoh. Titik ni 50. Kita panggil dia X1, Y1. Ini X2, Y2. Kita cari keturunan. Y2, 6. Tolak Y1, 0. Bahagi X2 tolak X1. Dapat 6/2. Dapat 3. C kita tak tahu lagi. So, kita perlu buat macam ni. Y sama dengan M X tambah C. Kita buat macam ni dulu. Nak cari C, kita masukkan salah satu titik ke dalam persamaan kita. Sama ada 50 atau 6 atau 76. Boleh masukkan ke dalam persamaan. Katakan saya guna 50. 50 lah. So, ganti 50 ke dalam persamaan. Okay. So, Y kita 0. X kita 5. 15 tambah C. C sama dengan, okay, bayangkan 15 pindah ke kiri, jadi negatif 15. Itulah nilai C dia. Bila dapat C, kamu akan dapati cara nak dapat C ni berlainan sikit dengan keadaan tadi. Keadaan tadi dia beri terus. Keadaan ini dia perlu buat pengiraan untuk dapat nilai C. So, bila dapat, kita buat Y sama dengan M X tambah C. Itulah persamaan dia. Soalan 4 ni saya tinggalkan untuk kamu buat sendiri. Dan cara dia lebih kurang dengan soalan 3. Kita teruskan. Bahagian D.
Tentukan setiap yang berikut daripada garis lurus penilaian terbaik yang diberi. Okay, contoh, dia sudah beri satu garis lurus penilaian terbaik. Kita nak tentukan nilai Y apabila X sama dengan 25. Contohnya sini, X 25. Kita naikkan ke sini, pindah ke sebelah kiri ni, baca nilai Y dia. So, bila kita nak baca nilai Y dia, kita perlu kira kotak. Nilai yang dia guna di sini 12, ini 16. Perbezaan dia 4 unit. 4 unit ni ada 10 kotak di tengah-tengah. 4 unit bagi 10 kotak, satu kotak 0.4. 0.4 lah. So, di sini kita kira dari 12, 12.4, 12.8. So, nilai ini 12.8. 12.8 lah. So, itulah jawapannya di sini. So, X sama dengan 25, Y sama dengan 12.8. Okay. So, soalan B, nilai X apabila Y sama dengan 10. Okay. So, sini 8, sini 10, Y 10, pindah ke sini, nak cari X, turun ke bawah. Ini di tengah-tengah, ini 15 lah. 15. C, kecerunan graf. Kita pilih 2 titik yang kita boleh baca nilai dengan senang. So, dia pilih 14.4, 14.4 dan 30. Dia guna kotak, dia guna titik ni. Kita boleh guna mana-mana titik lah, yang kita boleh tengok nilai dia dengan senang. Dia guna titik ni. Titik ni 30, 14.4, dan satu lagi dia guna 5.60 lah. So, maksudnya X kosong, Y 5.6. Dia guna titik ni pula. Titik ni. Pintasan Y dia guna. 0, 5.6. Dia guna kedua-dua titik ni dan cari kecerunan. Kamu boleh guna titik yang lain. Contohnya, kamu boleh guna titik pertama ni dengan titik terakhir ni. Boleh juga. So, dia guna titik ini dengan ni. Lepas tu, Y2, 14.4 tolak Y1, 5.6. Itulah bahagian atas dia. Bahagian bawah, X2, 30 tolak X1, 0. 30 tolak 0. Lepas tu kira, dapatlah ni. Ini kecerunan dia. Okay. So, kita teruskan lagi. Okay. Ini pun lebih kurang sama. Okay, ini tak perlulah. Ini saya tinggalkan untuk kamu. Kita fokus kepada soalan seterusnya. Okay. Bahagian ini lebih susah sikit berbanding dengan keadaan tadi. Kita ada hubungan tak linear. Hubungan tak linear. Maksudnya dia bukan garis lurus. Graf dia bukan garis lurus. Okay. Tengok persamaan pun sudah tahu. Garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Tapi ini bukan. Ini bukan Y sama dengan MX tambah C. Rasa-rasanya ini ada kuasa 2. Mungkin kamu fikir graf lengkung yang lain. Mungkin kuadratik ke. Okay. Atau yang lain. Okay. So, dia bukan garis lurus. Dia sengaja beri persamaan tak linear di sini. Bukan garis lurus. Dan kita nak guna hukum linear. Kita nak guna hukum linear untuk tukarkan
persamaan tak linear ke bentuk linear. Ke bentuk linear. So, apa caranya? Kita tengok contoh di sini. Atau tengok soalan dulu. Dia cakap, tukarkan setiap persamaan tak linear berikut kepada bentuk linear. Y sama dengan MX tambah C. Berdasarkan nilai Y yang diberi. Seterusnya, kenal pasti nilai-nilai X, M, dan C. Dia sudah beri Y. Okay, sudah beri Y ya. Dan kita nak cari X, M, dan C. Kamu akan dapati Y di sini huruf besar. X di sini pun huruf besar. So, biasanya kita tulis huruf kecil. Sini dia tulis huruf besar. Ada sebabnya. Sebabnya ialah kamu akan dapati ya, Y ni bukan sentiasa Y saja. Mungkin dia boleh campur dengan lain. Dia ada Y campur dengan X, Y campur dengan X, atau 1 per Y, 1 per Y, log 10Y. Okay. So, apa syarat untuk jadi Y ni? Y huruf besar ni. So, syarat dia, Y mesti ada di situ. Dan dia boleh ada pemboleh ubah lain seperti X. Tapi Y mesti ada. Itu syarat pertama dia. Y mesti ada di situ. Dan lepas tu X ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Atau Y menjadi satu pecahan, atau Y gabung dengan log, boleh juga. So, syarat pertama dia, Y mesti ada di situ. X ada, tak ada pun tak apa. Dan ini pula X huruf besar ni. X huruf besar ni, syarat pertama untuk jadi X huruf besar ialah X mesti ada di situ. X mesti ada di situ. Tapi bentuk apa, tak apalah. Bentuk 1 per X ke, log X ke, atau X campur dengan Y ke, tak ada masalah. Kamu perlu ingat, syarat pertama dia, X mesti di situ. Okay? Dia boleh ambil bentuk lain, tapi X perlu di situ. Okay. So, kita tengok M kecerunan. Kecerunan ni tak ada X atau Y. C pindasan Y kan. Pindasan Y, syarat dia tak ada X, tak ada Y. Okay. Saya tuliskan syarat dia. Y ni, Y huruf besar ni, Y mesti ada atau mesti wujud. X ini tak semestinya. Wujud pun boleh, tak wujud pun boleh. Saya buat macam ni lah, senang sikit. So, Y mesti ada. Okay, X ni, X mesti ada. Y ada pun boleh, tak ada pun okey juga. Ini M, tak ada X, tak ada Y. C pun sama, tak ada Y, tak ada X. Okay, itu syarat dia. Yang penting ini penting, Y mesti ada Y, X mesti ada X. M dan C tak ada X, tak ada Y. So, kita tengok contoh. Tengok cara dia tukar ke bentuk linear mengikut hukum linear. Okay, so dia beri persamaan tak linear. X kuasa 2Y tolak 3X sama dengan 5X kuasa 2. Bila kita diberi persamaan tak linear macam ni, kita nak tengok Y dia. Kita nak tengok Y. Y sudah diberi di sini. So, Y dia, Y juga. Y huruf kecil. So, kita nak susun sampai sebelah kiri ni Y huruf kecil. Yang lain semua pindah ke kanan. So, untuk dapatkan itu, kita pindahkan 3X ke sebelah kanan.
Tengok. Langkah pertama, 3x pindah ke sebelah kanan. Lepas tu kita nak y berada bersendirian di sebelah kiri menjadi subjek. So, x kuasa 2 perlu pindah ke sebelah kanan. X kuasa 2 darab dengan y di sini. So, bila kita pindah ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. Jadi bahagi x kuasa 2. So, 3x bahagi x kuasa 2. So, jadi 3 per x. 5x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. X kuasa 2 hilang. Jadi 5. Bila kita dapat ni, biasanya kita tulis macam ni. Kita tulis y sama dengan 3 1 per x tambah 5. Sebab kita nak tulis macam ni je lah. Ini y kita. Okay. So, kalau kita tengok maklumat yang diberi, ini y. Okay. Betul lah ni, ini y. Ini pula, ini m. M tu tak ada x, tak ada y. So, inilah dia, tak ada x, tak ada y. Okay. So, ini m. Ini pula, ini x. Tengok syarat x kita. X kita, syarat dia, x mesti ada di situ. Y ada pun boleh, tak ada pun boleh. So, x mesti ada di situ. So, dia memang memenuhi syarat itu. C pula. Tak ada x, tak ada y. Inilah C. Okay. So, dia boleh jadi C. Okay. So, selepas tu kita tuliskan x. Ini 1 per x. M. Ini 3. C ni 5. Dapatlah y, m, x, c. Kamu perlu ingat, dalam soalan peperiksaan, kadang-kala dia tak beritahu apa y yang kita perlu guna. So, kalau dia tak beri, kamu perlu ingat syarat ini. Syarat ini ya. Dan ada teknik juga. Teknik yang biasa saya cadangkan ialah bila kita nak susun persamaan tak linear ke bentuk linear kan, teknik dia, kamu cuba buat salah satu sebutan di sini ya. Salah satu sebutan di sini. Ini ke atau ini ke, salah satu sebutan, kamu perlu hilangkan x dan y dia. Okay. Hilangkan x dan y dia, dan dia akan jadi bentuk linear. Dia boleh jadi bentuk linear. Contohnya macam ni. Ini bukan satu, maksudnya dia ada banyak cara untuk jadi bentuk linear. Saya tunjukkan cara lain. Okay. So, contohnya x kuasa 2y sama dengan 3x tambah 5x kuasa 2. So, seperti apa yang saya katakan, kita tengok sebelah kanan ni. 3x dan 5x kuasa 2. Ada dua sebutan. Cara tadi yang dia gunakan ialah dia hilangkan x kuasa 2 di sini dan jadikan sebutan ini tak ada x. So, ingat apa yang saya cakap tadi ya. Teknik yang kita guna ialah kita hilangkan x atau y pada salah satu sebutan. Contohnya sekarang saya pilih sebutan ini. 3x ni. Saya nak hilangkan x dia. So, saya boleh bahagi x. Bahagi x. Bila saya bahagi x, x dia hilang. So, bayangkan. Ini saya bagi x. Saya dapat xy. Ini sebutan kedua ni, bagi x saya dapat 3. Sebutan ketiga saya bagi x dapat 5x. Dan tulis di sini, kita dapat xy sama dengan 5x tambah 3
Ini pun bentuk linear juga. Tengok dia memang memenuhi syarat kita. Sebelah kiri ni memang ada Y di situ. Okay, memang ada Y. Dia ada X juga, tapi tak apa. Seperti apa yang saya cakap, Y huruf besar ni, Y mesti ada di situ. X ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ini ada X di situ, tak apa. Bentuk linear juga. Okay, ini pula. Ini M. Tak ada X. Tak ada Y. Inilah X. Inilah C. Y sama dengan MX tambah C. So dia ada lebih daripada satu cara untuk dapat bentuk linear. Okay. Tapi dalam latihan ini dia sudah tentukan apakah Y yang kita perlu guna. Okay, so kita tengok lagi. Soalan pertama ni, Y sama dengan 7X tolak dengan 1/X. 1/X. Y kita XY. So maksudnya sebelah kiri ni nak jadi XY. Sebelah kiri ni nak jadi XY. So untuk dapat XY, kita darab X pada ketiga-tiga sebutan ni. Ini darab X, ini pun darab X, ini pun darab X. So saya buat macam ni. Darab X. Okay. Sebelah kiri ni darab X jadi XY. Ini pula 7X darab X jadi 7X kuasa 2. 7X kuasa 2. Ini 1/X darab X jadi 1 saja. Tolak 1. So, ingat teknik yang saya katakan tadi. Bila kita cuba untuk hilangkan salah satu sebutan di sebelah kanan ni, kita hilangkan X dia. Tengok ini mula-mula ada X di sini. Pada akhirnya X dia sudah hilang. Kita sudah hilangkan X dia. Bila kita buat macam ni, kita dapatlah bentuk linear. Ini sudah hilang X dia. So kita dapat bentuk linear. Okay. So ini Y. Ini M. Ini X. Ini C. Okay, so kita tuliskan jawapan dia. Y kita XY. Sudah ditulis. X kita X kuasa 2. M kita 7. C kita tolak 1. Yeah. Bahagian ni agak penting. So kita perlu buat lebih banyak contoh untuk fahamkan konsep dia. Tapi konsep dia ingatlah, sebelah kanan tu hilangkan X pada salah satu sebutan, kita akan dapat bentuk linear. Contohnya, contoh ke soalan 2 ni, Y sama dengan KX kuasa 2 tambah PX. Soalan kita sudah tetapkan. Kita buat Y bahagi X. Sebelah kiri ni kita bahagi X. Ini pun bahagi X, ini pun bahagi X. Bila bahagi X kan, ini X dia sudah hilang. So, itulah teknik yang saya katakan tadi. Buat salah satu sebutan, jadikan dia tak ada X, kita akan dapat bentuk linear. Okay, so ini kita bahagi X. So, bayangkan Y ni bahagi X, Y bahagi X. Sama dengan KX kuasa 2 bahagi X, jadi KX. Tambah PX bahagi X, jadi P. So, itulah bentuk linear. Y, M, X, tambah C.
Okay. So kita sudah dapat bentuk linear, kita tuliskan X dia X, M dia K, C dia P. So itu bentuk linear. So soalan 3 dia nampak lain sikit. Dia nak Y, 1 per Y. 1 per Y sebagai Y huruf besar kita. Dan apa yang kita apa yang dia beri, persamaan dia macam ni. Okay, so dia macam ni ah. So kita nak 1 bahagi Y. So macam mana? So kalau saya akan buat macam ni. Saya nak cuba wujudkan 1 per Y di sebelah kiri. So mula-mula saya pindahkan kedua-dua sebutan ke sebelah kanan. Hanya sebutan B tinggal di sebelah kiri. Bila kita pindahkan sebutan ke sebelah kanan, dia sudah tukar tanda dia dari positif jadi negatif. Ini negatif AY, pindah ke sini jadi positif AY. Okay. So selepas tu kita nak 1 per Y. So saya bahagi Y pula. Bila saya bahagi Y, Y wujud di sebelah bawah. Ini bahagi Y, Y dia hilang. Ini bagi Y, Y dia pun hilang juga. Tetapi kita ada satu masalah. Sebelah kiri ni ada B di atas. Dia nak 1 per Y. Kita ada B di atas. Kita perlu bahagi B pula. Bahagi B. Bila kita bahagi B, B sudah hilang. Ini B tinggal di bawah. B tinggal di bawah. Okay, saya buat satu baris lagi di bawah. 1 per Y. Saya nak asingkan ini dengan punca X. Sebab saya ada Y. Ini jadi M. M tu tak ada X. So itu sebab saya nak pindahkan X di sebelah kanan ni. Ini jadi X. Ini jadi C. Dia memenuhi syarat tadi. So M tu tak ada X, tak ada Y. C tu tak ada X, tak ada Y juga. X tu mesti ada X. So kita tuliskan punca X. M tu negatif 1 per B. Ini A over B. So itulah cara dia. Kita nak susunkan persamaan tak linear. Susunkan dia sampai dia menjadi bentuk linear. Syarat dia, ini ada yang Y ni mesti ada Y, yang X tu mesti ada X, yang M dan C tu tak ada X, tak ada Y. Itu syarat dia. Soalan 4 ni saya bagi kamu cuba dulu. Dan ya, kamu tengok bahagian ni pula ada log pula. Bila kita nak guna log, kita guna log bila persamaan tak linear ni dalam bentuk indeks. Bentuk indeks. Bentuk indeks maksudnya X kuasa 2 dengan X kuasa N ni. Ini bentuk indeks. Q kuasa dengan X tambah 1. Ini bentuk indeks juga. Kita guna log bila dia berada dalam bentuk indeks. Okay. Bentuk indeks tu sama ada kuasa dengan huruf ke atau kuasa dengan X. So, kuasa dengan ini kuasa N ni. Ini kuasa X tambah 1. Okay. So itu bentuk indeks. Kalau dia kuasa dengan nombor itu tak
tidak diambil kira sebagai bentuk indeks. Contohnya X kuasa 2. Ini nombor. X kuasa 2 ini bukan bentuk indeks yang kita perlu guna log. Kita tak guna log untuk keadaan ini. So, kita guna log bila kuasa dia kuasa dengan satu huruf ke, kuasa N ke, atau kuasa dengan X. Kita guna log. Bila kita guna log ni, kamu perlu ingat. Pernah tak belajar log? Pernah? Okay. So, bila kita nak guna log ni, kita perlu fahamkan formula dia dulu. Okay, kita buat ulang kaji log. Okay. Yang pertama ni, kalau kita ada log asas A, lepas tu X, Y, formula dia, log asas A, X, tambah log asas B, Y. Nah, ini formula pertama. Kamu akan dapati mula-mula dia darab, selepas tu dia jadi log tambah dengan log. So, dari darab dia jadi tambah. Formula kedua, log AX bahagi Y jadi log AX tolak log ini bukan B ya, ini A, salah tulis, ini A, log AY. Okay. Soalan formula ketiga, log AX kuasa M, katakan kuasa kita boleh pindah ke sebelah depan, jadi M log AX. So, kita ada banyak formula lagi, tetapi biasanya kita guna ketiga formula ni untuk hukum linear. Okay. So, contoh soalan 5. Ini persamaan tak linear yang diberi. Apa yang kita buat ialah kita buat log di kedua-dua belah. So, saya rasa mungkin tak cukup luang di sini. Saya mula dari sini. Saya buat log di kedua-dua belah. Log asas apa yang sesuai suka hati lah sebenarnya. Atau tengok soalan. Biasanya log asas 10. Okay. Kalau tengok ni ya, log asas 10 diguna. So, kita ikut soalan log asas 10 Y log asas 10 K X kuasa N. Nah, itu langkah pertama. Kita gunakan log asas 10 di kedua-dua belah. Bila kita nampak ada X kuasa dengan satu huruf, kita guna log di kedua-dua belah. Selepas tu, bahagian kanan ni ada K darab dengan X kuasa N kan. Ada pendarapan di situ. Pendarapan kita perlu guna formula ini, formula pertama ni, tukarkan dia kepada log tambah log. So, itu langkah kedua. Okay. Saya tulis, ini kita guna formula pertama. Dia darab, jadi tambah. So, kamu akan dapati bahagian ini dari darab dia jadi log tambah dengan log. Formula pertama. Okay. Selepas tu kita guna formula ketiga pula. Ada kuasa pindah ke depan. Inilah kuasa dia. Kita pindah ke depan. So, saya tulis di sini. Log asas 10 Y sama dengan log asas 10 K tambah N log asas 10
tulis kecil sikit. Log asas 10K tambah N log asas 10X. Nah, itulah dia formula ketiga di mana N boleh pindah ke depan. Kuasa boleh pindah ke depan. Itu formula logaritma. Kuasa boleh pindah ke depan. Selepas tu, kita susun sedikit. Log asas 10Y, kita biarkan dia di sebelah kiri. Tetapi ini, saya nak pindah ke depan. Ini log asas 10K ni pindah ke belakang sebab ini nak jadi C ya. Ini tak ada X kan. Tak ada X, tak ada Y tu jadi C. Ini ada X. Ini ada X ni jadilah X. Ini jadilah M. Jadi M lah. So kita nak susunkan dia. So kita buat macam ni. N log asas 10X tambah log asas 10K. So bila kita buat macam ni, semua ni kita boleh panggil dia Y. Ini kita panggil dia M. Ini kita panggil dia X. Ini kita panggil dia C. So, bila kamu tengok ni, Y ni sama. X ni ada X. Boleh lah. Kita terima. So, kita tuliskan. Ini log asas 10X. M tu N. C tu log asas 10K. So, kamu mungkin rasa kenapa ni boleh jadi C pula? Ingat syarat dia. C tu tak ada X, tak ada Y. Sudah memenuhi syarat. Okay. So, ini pun sama. Tak ada X, tak ada Y. Boleh menjadi M. Ini mesti ada X. Ada X di situ. Okay. So, itulah dia. Dan kita tengok satu lagi. Tengok satu lagi ya. Sebab kita belum tengok formula 2 lagi ya. Kita nak biasakan diri. Tengok ini pula. Ini. Okay. Ini pun bentuk indeks sebab kuasa dia X tambah 1. Ini bentuk indeks. So, kita perlu buat log di dua-dua belah. Okay. So, kita buat macam ni ya. Log asas 10 Y log P bagi Q X tambah 1. Okay. Saya letak log di sebelah kiri dan kanan. Dan kamu akan dapati sebelah kanan ni ada bahagi di sini. Bila dia bahagi, ada bahagi di sini, kita guna formula kedua, dia akan jadi tolak. Jadi tolak. Okay, so apa yang saya cakap tadi ialah kita ada bahagi di sini. Kalau ada bahagi, kita guna formula kedua, dia akan jadi log tolak dengan log. Okay, so dia jadi log asas 10 P tolak log asas 10 Q X tambah 1. Okay, ini formula kedua. Formula kedua. Tadi ini formula ketiga. Sini formula ketiga. Sini pun sama. Saya guna formula ketiga sekarang. Formula ketiga, apa yang dia cakap? Kalau kita ada kuasa, kuasa kita boleh pindah ke depan. Kuasa pindah ke depan. Jadi macam ni. So, inilah kuasa dia. X tambah 1. Boleh pindah ke sini. So, kita tulis macam ni pula. Log asas 10Y sama dengan log asas 10P tolak dengan X tambah 1 log asas 10Q. Okay, so selepas tu kita susun. Kalau kamu tengok soalan tadi, kita susun. Kita susun sampai dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C ya. So, macam mana kita nak susun ni? Macam ni. Ini log
Y. Okay. Ini memang jadi Y lah. Ada Y di situ. M pula. M dan X ni perlu darab. Ingatlah, M dan X ni perlu darab. Inilah dia. Ada M, ada X di sini. Ini boleh jadi MX. Ini jadilah C. Ini dah ada X di sini. Ini jadi C. So, ini kita letak belakang. Log asas 10Pi letak belakang. Yang belakang ni kita letak depan. Dan kita nak susun lah. Mungkin kamu fikir tolak ni macam mana? Tolak ni nak bagi M ke, nak bagi X ke? Bagi M lebih sesuai. Bagi M lah. Maksudnya macam ni. Tolak log 10Q. Semua ni jadi M. X tu X tambah 1. Maksudnya ini M. Ini X. Tambah C. C ialah log asas 10Pi. Inilah C. Okay. So, kita dapat Y sama dengan MX tambah C. Itulah dia. Okay. So, susah sikit. Bila ada log, dia susah sikit lah. Sebab kita nak guna formula. Kadang-kala log kita pun tak kuat sangat lah. Mungkin bila buat sini, mungkin sudah keliru sikit. Kalau formula ini kurang kuat. Okay. So, kita habiskan ya. Ini kita nak tulis, saya guna warna hitam lah. Sebab sudah ada banyak di sini ya. So, X tu X tambah 1. Ini M kan, M ialah negatif log 10Q. Dan C tu log asas 10Pi. Inilah dia.